Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Amma ba'd. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, pada pagi ini kita dapat bersama-sama berada di sini menunaikan tanggungjawab kita sebagai seorang khalifah di muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Dengan ruang dan juga peluang yang ada lagi ni, kalau dekat jiran kita ni dah tak boleh dah sangat. Nak pergi sembahyang Jumaat pun Masjid Al-Hasanah Bandar Baru Bangi yang besar tu pun 100 orang je boleh masuk. Semalam Dr. Ishak kata UKM 200 orang. Kita di Putrajaya ni alhamdulillah lagi lah, tapi tak tahulah esok-esok nak raya tiba-tiba tak boleh pakat, tak boleh nak raya, sembahyang raya pun tak boleh. Kalau tiba-tiba lah. Setakat ini SOP dikeluarkan, insya-Allah kita akan blesskan dalam grup surau SOP untuk sembahyang solat sunat hari raya Aidilfitri nanti. Dah keluar dah. Jadi peluang dan ruang ini yang diberikan oleh pihak berkuasa, jadi kita sewajarnya gunalah peluang ini dengan sebaiknya. Jadi alhamdulillah pagi ini insya-Allah sampailah matahari terbit lebih kurang 6.50, 6.55 dalam pukul 7 lebih sekarang kita berhentilah. Panjang-panjang kuliah subuh kan, semua mata tu. Kita apa mengantuk juga kan. Pakat bangun awal. Qiyam mulai daripada lepas isyak semalam. Qiyam tu apa maksud dia? Bangun. Saat tadi pun kita bangun qiyam mulai tu. Kita makan sahur. Betapa untungnya kita dalam bulan Ramadan ni, apa yang kita buat semuanya dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dapat keberkatan. Pahalanya diganda-gandakan. Makan sahur pun boleh keberkatan. Kata Rasulullah, tasahharu fa inna fi sahuri barakah. Tasahharu, bersahurlah kamu kerana dalam sahur itu ada keberkatan. Bila waktu sahur? Lewat-lewatkan sahur. Dekat-dekat nak azan subuh. Dekat-dekat sangat janganlah 10 minit sebelum, orang tak sempat nak makan ubat lah, ubat darah tinggi lah, ubat kencing manis lah. Jadi bolehlah setengah jam kan tak? Ini kadang-kadang budaya kita sahur macam mana? Kalau dulu-dulu lah sahur pukul 2 pagi, mana kedai mamak pasti 8. Contoh time tu tak dapatlah keberkatan sebab itu bukan waktu sahur. Jadi bila tengok balik Allah, kita punya amalan kita, kerja buat kita dalam bulan Ramadan, banyaknya kelebihan, banyaknya manfaat, banyaknya pahala yang Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi kita. Jadi bila tengok dalam bulan Ramadan ini, antara yang kita lakukan antaranya lah kita bertadarus Al-Quran. Kita pun kat sini tak buatlah secara official, ada juga yang buat secara individu. Alhamdulillah, datang kadang-kadang pagi-pagi ada jemaah-jemaah duduk belakang tu, mereka 2 orang 3 orang duduk baca konsisten. Ahlan wa sahlan nak datang kita baca Quran, bacalah, tak ada masalah. Bila sebut tentang Quran ini, tadarus ini, kalau ikut perkataan tadarus ini, mempelajari Al-Quran. Kita memperbaiki bacaan kita. Maklumlah Quran ni kalau lama tinggal, lidah kita pun jadi kelu. Nak sebut huruf tu Allah, bukannya senang, susah. Pula orang Jawa, Allah orang Jawa, minta maaf lah orang Jawa. Orang Jawa dia huruf R tebal. Tak, R dia tebal. Kalau duduk dekat kawasan Jawa tu, kalau dengar imam tu baca Rabbil Alamin, itu susah Jawa tu. Lepas tu dekat huruf dot tu, walad, dia punya dot dia lain.
Jadi bila sebut baca Al-Quran ni, makhraj huruf ni, cara sebutan huruf ni perlulah bunyinya macam orang Arab, bukan macam orang Melayu, sebab Quran ini diturunkan dalam bahasa Arab. Jadi bila kita mempelajari Al-Quran ni pagi ni, insya-Allah kita nak reflect sikit, kita nak tadabbur sikit, kita nak tadarus ayat Al-Quran sikit. Lama ni kita baca betul tajwid, kali ni kita tengok ayat Al-Quran ini. Lebih-lebih lagi dalam bulan Ramadan ini, peluang untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu terbuka sangat luas. Maka ayat yang kita nak tadabbur kejap lagi dalam surah Al-Ahqaf ayat 15 dan 16 ditujukan kepada insan-insan yang berumur 40 tahun ke atas. Tu dia. Sebelum 40 ada, sekejap lagi kita baca. Ada 40 ke atas. Jadi bila sebut ayat Al-Quran ni, bila tadabbur, teringatlah kita bagi pagi-pagi ni kita segar sikit mata, bagi cerita lawak sikit. Jadi cerita kali ni saya ambil daripada orang Arab, dia buat satu cerita daripada ayat Al-Quran. Kisah imam terlupa ayat surah At-Taha. Dia baca ayat 19, 20, tapi ayat 21 dia lupa. Ini punya tadabbur, tadarus Al-Quran sampai faham sekali cerita, jalan cerita dia. Berapa banyaklah ayat Al-Quran. Dalam Quran ini sendiri, kebanyakan dia cerita. Hukum hakam tu tak berapa banyak sangat. Dalam mungkin 20 ke 30% sahaja. Tapi cerita-cerita berkenaan dengan umat-umat terdahulu cukup banyak. Dan cerita Nabi Muhammad mana? Cerita Nabi Muhammad banyaklah sirah lah. Ada tapi tak banyak. Kerana Al-Quran itu datang cerita untuk membangkitkan, memotivasikan perasaan dalam Rasulullah punya jiwa kepada orang umat Islam. Jadi antara cerita nak cerita ni, surah Taha cerita berkenaan Nabi Musa AS. Sebelum nak masuk surah Al-Ahqaf ayat 15 dan 16 ni, cerita Nabi Musa, kita pun duk cerita dengan anak-anak kita. Nabi Musa AS punya mukjizat. Apa mukjizat dia? Kalau anak tanya bapak pun tak apa nak ingat. Duk ingat mukjizat apa? Mukjizat Nabi Muhammad apa dia? Hak duk kita baca tiap-tiap hari tu Quran belakang tu, mukjizat Nabi Muhammad lah tu. Nabi Musa yang Allah lupa. Jadi mukjizat Nabi Musa AS, tongkat dia. Dalam Quran kat mana cerita tongkat ni? Ada dalam surah Taha ayat 19, 20 dan juga ada berkenaan yang cerita ayat 21. Antaranya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala alqiha ya Musa. Allah berkata kepada Nabi Musa AS, alqiha, campakkanlah tongkat itu, ya Musa, wahai Musa. Campak tongkat tu. Nak tunjuk tongkat ini adalah mukjizat bagi engkau. Mukjizat ni apa tuan-tuan? Ayah-ayah, mak-mak, kakak. Mukjizat ni kalau tengok terjemah secara literal, maksud dia benda yang melemahkan. Melemahkan pihak lawan, melemahkan pihak musuh. Hanya terdapat pada nabi-nabi sahaja. Jadi kata Allah, kau campakkanlah tongkat itu, wahai Musa. Ayat 19 surah Taha. Fa'alqaha, maka Nabi Musa AS campaklah tongkat tersebut. Fa'idha hiya hayyatun tas'a. Kemudian tongkat itu dicampak. Fa'idha hiya hayyatun tas'a, dia berubah jadi hayyah. Hayyah ni apa? Hayyah ni ada juga maksud kehidupan. Itu maksud yang lain ialah kehidupan. Tapi di sini maksud dia ular. Hayyatun tas'a, ular yang tas'a, berjalan. Ini diceritakan seorang imam sedang baca ayat ni waktu subuh dulu-dulu. Waktu subuh dulu-dulu pagi-pagi, mana ada aircon, kita kesejukan. Dulu pagi-pagi mana ada lampu macam ni. Dulu lampu jimat elektrik tak banyak kan? Lampu banyak, lampu jimat elektrik. Kalau dulu-dulu ialah orang dulu bila datang sembahyang subuh, apa yang tinggal? Pelita mungkin. Allah, lampu tengok nampak pun balam-balam punya penglihatan. Imam duduk depan, makmum belakang sembahyang subuh. Imam tengah baca ayat ni, qala alqiha ya Musa, fa'alqaha fa'idha hayyatun tas'a. Tongkat bertukar jadi ular. Imam duduk khusyuk baca, tiba-tiba ular jatuh depan mata. Tu dia. Ular depan mata.
Agak-agak apa reaksi Tok Imam kita kalau ular depan mata? Allahu Akbar. Ular bila depan mata belum serang lagi duduknya tu depan mata dia nampak. Orang lain tak nampak, imam seorang nampak. Paniklah imam tu. Nak lari tak boleh, makmum ada belakang. Tengok rasa-rasa macam tak ada ruang nak keluar. Pintu pula, pintu belakang, pintu depan tak ada, contohlah. Kemudian di hak belakang tu pun makmum bukan calang-calang hafizul Quran. Makmum duduk belakang, apa imam tak sambung-sambung bacaan ni? Lama aku tunggu. Kalau dalam keadaan sujud mungkin kita faham dia meninggal, wallahu alam, tapi tengah berdiri ni tak ada rasa sedap bacaannya. Tiba-tiba tak bersambung-sambung, lama, maka makmum yang duduk belakang pun barangkali imam lupa ni. Lupa barangkali. Maka makmum kat belakang pun sambung. Qala fa khuzha wa la taqaf. Tak jawab pula si imam kat depan ni, kenapa tak jawab-jawab ni? Yelah, imam terlupa, makmum kat belakang kena sambung. Maklumlah manusia ni pelupa. Yelah, kadang-kadang jadi imam ni cabaran dia antaranya sebelum nak jadi imam cabar apa ready dah. Nak apa ayat, nak baca ayat Quran ni, nak baca surah sekian-sekian, tapi sampai atas kadang-kadang bertukar. Biasalah tu jadi imam. Memang macam tu kan. Kadang-kadang imam senang je tu pun jadi imam, nak try sekali. Baru kali, 2 kali tarawih salah rakaat kan. Tahun ni kita duduk belakang kan. Rasa macam satu kenapa dah bagi salam lah nampak. Manusia biasa. Jadi makmum pun belakang, qala khudha wa la taqaf. Apa hal tu imam ni? Tak apalah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ayah-ayah, mak-mak sekalian, qala, dalam keadaan dah imam takut ke depan ular tu, bila-bila masa boleh patut dia tak dengar perkataan qala tu. Dia dengar apa? Khudha wa la taqaf. Apa maksud dia? Orang belajar bahasa Arab dia akan gelak awal-awal lagi. Ular dah depan mata, sedang baca surah ular, campaklah tongkat ular, jadi bertukar je tongkat jadi ular yang menjala, tiba-tiba ular depan mata. Orang takut ni bukan sedar apa dah, dia panik. Dia dengar perkataan khudha wala taqaf. Maksud dia apa? Khudha, kau ambillah ular tu, wala taqaf, dan jangan takut. Dia imam duduk belakang depan, dengar makmum cakap kau ambillah ular tu, jangan takut. Nampak ayat Quran ni? Tapi sebab dia takut, dia dengar khudha wala taqaf, ambillah ular tu, jangan takut. Imam tu dia pusing belakang, ta'al anta khudha, kau ambil ular tu. Ambil. Habis semua, berhenti semayang lalu. Nampaklah ayat Quran, cerita dia kadang-kadang menarik juga. Sambung daripada ayat ni, sanu'iduha siratahal ula. Allah kata ambillah balik tongkat tu, dia akan bertukar kembali kepada bentuknya yang asal, iaitu tongkat. Daripada ular jadi tongkat. So nak cerita apa kat sini? Allah dalam Quran ni banyak cerita. Itu belum cerita lagi yang apa tu, yang Bani Israel bertukar jadi beruk. Ada juga kerana apa? Kerana tak menghormati perayaan hari kebesaran mereka ketika itu, hari Sabtu, dipanggil Ashabus Sabt. Kalau tengok cerita tu, kita boleh andaikan apa yang berlaku sekarang, iaitu pada pendirian orang nak mengundi. Contoh, ada yang mengundi nak pilih pihak A, ada yang nak mengundi pihak B, ada satu lagi pula tak nak undi, pertengahan, dia kata aku tak nak undi siapa. Hak kisah Ashabus Sabti ini yang bertukar, Bani Israel bertukar jadi beruk ni pun macam tu juga. Ada satu pihak duk menunggu kesalahan Bani Israel tu, iaitu pergi menangkap ikan ketika hari Sabtu. Arahan kata jangan pergi tangkap ikan. Ada yang kedua tak tegur langsung. Ada yang pihak ketiga, buat pi lampu aku tak boleh. Jadi bila tengok balik ayat tu, rupanya masyarakat dah memang macam tu dari dulu sampailah sekarang. Tapi untuk pagi ini dia tengok surah Al-Ahqaf ayat 15 sampai 16. Ayat dia berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana
حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. Itu sampai ayat 15 surah Al-Ahqaf. Kemudian pada ayat 16, أولئك الذين تقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. صدق الله العظيم. Apa maksud dia? ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. Sebelum nak sampai ayat 40 berkenaan umur 40 tahun. Wa wasainal insana biwalidayhi ihsana. Kami telah memberi wasiat. Kami telah memberi pesan kata Allah Subhanahu wa taala kepada kita lah. Kepada siapa? Al-insan, manusia, iaitu apa pesannya? Biwalidayhi ihsana. Dengan kedua ibu bapanya kena buat apa? Ihsan, buat baik. Ini pesan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tahun ni kita tak dapat balik raya, pakat-pakat raya kat sini. Apakah kebaikan tak boleh buat? Boleh. Apa dia? Pagi-pagi tu call lah. Tak. Pakai apa zaman sekarang handphone semua boleh. Tu dia. WhatsApp group tu dalam group family tekan satu semua boleh jawab. Keluar. Berapa orang boleh? Kita pun lupa. Kan? Kalau dulu lah, Allah ingat dulu belajar kat Syria tu. Saya dengan Dr. Izzah agak lama juga di Syria, tapi dia balik awal, dia habis awal. Kita kemudian bila time raya ni, Allah, zaman dulu 90-an, kita pun tahu 90-an macam mana, bukan macam sekarang. Untung budak sekarang rindu je pak, ayah, hai mak. Dulu luar negara pula, dekat Syria internet lambat masuk. Allah, bila dah masuk nak telefon pula, telefon public phone mahal. Kemudian ada disediakan public phone telefon haram, tapi tak boleh pergi selalu. Sebab haram, jadi di-rush oleh pihak berwajib. Kemudian datang masuk internet, ada telefon guna internet. Kami beli dia punya nombor tu pakai sistem aplikasi dalam internet, e-voice. Tiap-tiap pagi raya tu dia pergi internet, sisi penuh orang. Orang putih ada, orang gelap ada, orang kita ada. Sampai tu dia geng-geng akhwat sudah Malaysia tu ambil depa telefon sambil menangis bongkok. Lama tak boleh kaya tu dia. Kita duduk belakang mula tak jadi nak menangis, tiba-tiba teringat Malaysia Oh dia. Orang Arab pula sembahyang raya. Lepas sejam waktu subuh entah ambil apa. Lepas subuh sejam, mana lagi 6:30 7 pukul 8 sembahyang selalulah. Kita pula mungkin pukul 9. Takbir dia pula tak mendayu-dayu. Kita Allahu Akbar, Allah. Pagi orang suruh happy, dia menangis. Kita pun menangis kalau dulu belajar. Bukan apa, teringat mak ayah macam tu sekali dapat pergi panggil telefon. Kemudian kita dok bagi apa? Bagi duit kat mereka yang dah meninggal dunia. Kita boleh buat macam-macam cara, tahlilnya, sedekahnya dan sebagainya, mewakilkan. Jadi kita berbuat baik kepada ibu bapa, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian daripada kedua ibu bapa tu, Allah mention yang pertama ialah pertama kali melihat kepada kesengsaraan seorang ibu mengandungkan kita. Buat baik kepada ibu dulu. Hamalathu ummuhu kurha. Si ibu tu mengandungnya dalam keadaan Allah kurha, susah payah. Berapa? 9 bulan. Orang lelaki bolehlah angkat semua apa tu? Pergi gym. Buat bicep lah, wing lah, benda lah semua. Kita tak biasa masuk, kita tak tahu. Tapi tahulah kawan-kawan duk pergi gym. Cuba letak depan ni perut, ada dalam perut 9 bulan ada anak lah. Agak-agak orang lelaki lah kan? Tak larat lah. Senang lah. Kita pergi shopping komplek, bini kita kata, nah abang jaga anak Sat, suruh dukung. So dia, kita dah lenguh lah. Tapi ibu-ibu kita sambil shopping pegang anak boleh pilih barang.
Sebab mereka biasa. Tapi kurha, susah payah. Kemudian wa wada'hu kurha, bersalin pun dalam keadaan yang cukup susah. Wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahra, mengandungkan dia dan pisah daripada susu selama 30 bulan. Ni kata ayat saintifik juga. Tapi ustaz, bukan ke menyusu anak ni dalam masa 2 tahun? Betul juga, pada ayat yang lain ada liman arada an yutimma rada'ah wa fisaluhu, iaitu salah haulaini kamilain, iaitu nak pisah susu tu selama 24 bulan. Haulaini kamilain maknanya susu itu secara solid bagi susu kepada anak 24 bulan, iaitu selama 2 tahun. Yang tu tulis 24 bulan, hak ni tulis 30 bulan. Mana satu betul ni? Dua-dua betul. Tetapi yang menariknya pada ayat ini, di sini menunjukkan tentang ada kebijaksanaan Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Ada berlaku satu kes, tiba-tiba waktu tu ada seorang wanita bersalin ketika umur 6 bulan. Tak silap ianya berlaku ketika peristiwa Sayyidina Uthman bin Affan menjadi khalifah. Maka bila dalam keadaan begitu, Sayyidina Uthman berkata, macam ni kita hukum hudud tu kan. Dia hukum hudud tu kan. Sayyidina Ali kat rumah waktu tu, tunggu dulu wahai Sayyidina Uthman, kau tak baca Quran ke? Baca. Kita lah, tak baca Quran, baca. Baca surah apa? Surah Qul Allah, tak apa jadi ya. Baca. Kau buka dalam Quran, ada 2 ayat dalam surah Baqarah menyatakan tentang menyusukan anak ni 24 bulan. Kemudian pada ayat yang ni Allah sebut 30 bulan. Lepas tu kenapa? Sayyidina Ali ni digelar juga sebagai pintu ilmu, gerbang ilmu. Kemudian Sayyidina Ali kata, ambil ayat 30 bulan dengan 24 bulan, tolak 30, tolak 24, tinggal berapa? Tinggal apa dik? 30 tolak 24 tinggal berapa? 30 tolak 24 tinggal berapa? Berapa tinggal? Dia lama tak pergi sekolah nanti. Ada teknik dah. Tak ingat? Tak apalah, barangkali letih. Tinggal 6 bulan. Jadi Sayyidina Ali kata sekurang-kurang mengandung apabila dah 6 bulan keluar, itu anak dia lah. Tu dia Sayyidina Uthman pun tengok, betul juga. Kita pun zaman sekarang, kalau agak-agak anak tu keluar 6 bulan, pergi mana tu? Hidup, tapi masuk dulu incubator. Punya cerdik tu, Sayyidina Ali. Melangkaui zaman. Tu kata Quran ni ilmu. Quran ilmu, melangkaui zaman. Sekarang pun bila ilmu perubatan kata bila umur 6 bulan insya-Allah kandungan baby tu boleh hidup. Dahsyat Sayyidina Ali. Tu kata tadabbur tu. Tadi imam tu menghafal Quran suruh ambil ular tu. Marah tu imam tu. Kemudian hatta idza balagha ashiddah. Ibu ni ataupun kita lah jaga anak kita ni, hatta idza balagha ashiddah, sampai dia balagha, sampai umur yang kuat, yang kukuh, iaitu ketika ulama tafsir menyatakan iaitu sampai umurnya dikatakan Imam Syaukani rahimahullah dikatakan umur itu sampai 18 tahun. Memang betul pun kita pun duk jaga anak-anak kita sampai SPM. Lepas tu depa yalah ayah-ayah, mak-mak kan, bila anak-anak dah besar, dulu ramai-ramai dalam rumah. Bila dah sampai dah usia dah ni, fikir-fikir nak duduk ramai-ramai pun, esok dah tua-tua duduk berdua juga tu, yang beli rumah kat Sadri ni. Anak-anak pakai keluar, bila dah besar ni tak duduk dengan ayah lah, tak duduk dengan kita, duduk dengan siapa? Dengan kawan-kawan ni. Kejap je, lepas tu dia anak kahwin dah tinggal lah. Dalam kita tengok kau, tengok kita tengok kau tengok aku lagi bini tu, tak apalah jadi rumah Sadri 3 bilik 2 bilik jadilah. Senang pula akses ke surau kan. Kita jaga sampai umur begitu. Ni bila sampai 18, cerita daripada ayat pertama tadi, Allah kata, Allah berpesan kepada kita buat baik kepada kedua bapa. Terutamanya Allah ceritakan kepada kita tentang ibu yang bersusah payah menjaga kita. Itu insan yang pertama yang perlu hormati, yang kedua barulah ayah. Tapi sama level, tapi ibu lebih-lebih lagi.
Kemudian wa balagha arba'ina sana, sampailah umur 40, arba'in 40 ataupun arbaun. Kalau arba'ah 4. Wa balagha arba'ina sana, apabila sampai umur 40 tahun, apa yang kita perlu buat? Jadi ulama kata apabila semua 40 tahun ni, betul specifically ke 40 tahun ini? Tidak. Tapi umur 40 tahun ini merupakan ulama-ulama mengatakan, iaitu apabila ulama kata umur 40 tahun ini iaitu sudah mencapai kesempurnaan akal, kesempurnaan kekuatan, kesempurnaan fikiran. Paling-paling tidak pun sekitar umur 30 sehingga 35 tahun seorang lelaki itu telah matang. Jadi apa, bila sampai umur 40 tahun, kesediaan kematangan itu telah sampai, dan ketika itulah kesesuaian untuk menjadi seorang pemimpin. Itu kata ulama lah. Bila tengok balik, betul juga Rasulullah SAW menjadi Nabi, dilantik menjadi Nabi ketika umurnya 40 tahun. Sampai umur 40 tahun. Itu pun kalau kita tengok mana-mana organisasi pun, sampai umur 40 dia tak bagi pemuda dah. Dia kena pergi lonjakan yang terbaru, iaitu pergi jawatan yang bukan sesuai bagi umur dia, iaitu mungkin pemimpin kanan, menteri kanan kalau dia menteri. Tapi ulama kata apabila sampai umur 40 tahun, kena memperbanyakkan baca doa ni. Apa doa dia? Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mal salihan tardah waslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ini doa dia bila sampai umur 40. Tak semesti 40, hak lebih 40 pun nak baca-baca lah, tak ada masalah. Tapi kenapa mention umur 40? Ulama menyatakan sama juga dengan apa yang disebut oleh pakar-pakar psikologi. Antara saya petik daripada tafsir Wahbah Zuhaili ini, ulama ni seorang namanya Masruq. Katanya idza balaghat al-arba'in ataupun idza balagta al-arba'in faqud hadar. Faqud hadran. Bila sampai umur 40 tahun, faqud hadran, kena berjaga-jaga. Berjaga-jaga apabila sampai umur 40 tahun. Tak tahulah, kita pun tahun ni 43 tahun. Dah lepas 3 tahun dah lah. Dia orang kata umur 40-an ni remaja kedua. Betul tak betul tahu. Kita rasa makin muda dah lah. Cik, oh, alhamdulillah Allah bagi nikmat sihat. Tapi kata ulama, 40 tahun ni umur kena berhati-hati. Bila tengok balik compare, kita pun cari jugalah ilmu psikologi. Umur 40 tahun ni pun dia dikatakan umur apa? Dipanggil dewasa pertengahan. Ada dua disebut di situ, iaitu masa transisi perubahan dan juga masa pencapaian. Reflect balik diri kita, kat mana kita dah buat dalam masa umur 40 tahun ni. Transisi itu iaitu apabila berlaku perubahan daripada muda nak pergi tua. Daripada muda nak pergi tua, banyak perubahan berlaku daripada sudut emosinya, sikapnya. Daripada dulu sihat walafiat, dulu main futsal lari laju, sekarang main futsal tak laju dah lari, tapi boleh lari lagi. Bila orang tanya umur berapa, 43, main futsal lagi, main. Tapi hati-hatilah, takut serang jantung ke apa. Dah sihat walafiat, bolehlah alhamdulillah. Tapi tenaga tu makin kurang, emosi pun makin berubah. Malah perubahan tu kadang ternampak pada perubahan badan, perubahan cara berpakaian. Bila dah sampai 40 takkan nak pakai macam orang muda lagi kot. Ini zaman sekarang tu dia. Anak tengok mak pun tak nak kalah pakai tudung. Tudung apa ni? Tudung ni yang lofa. Allah, yang macam tudung. Dulu tudung Aryani. Sekarang Aryani dah jatuh. Tak tahu jatuh ke tak. Kedai tu ada, kita duduk kerja kat Bangi nampak. Kalau tidak pagi-pagi pergi sekolah kat Bangi tu, lalu kat tudung Aryani tu dia beratur kan. Aryani ke Faridah? Faridah.
Tidur subuh malam-malam sanggup beratur tu. Ya Allah, tak tahu sekarang macam mana. Lepas tu tudung shawl, tudung bawal macam-macam. Dia punya dressing tu tengok kadang-kadang ni mak budak ke budak ke dia. Tak boleh menerima perubahan. Tak nak kalah dengan anak. Sampai sekarang budak-budak lah pun pandai dressing, pandai make up pun semua. La ilaha illallah. Hak laki pula zaman sekarang baju pun kurta, tapi kurta apa? Kurta fit. Umur macam kita pakai fit. Anak-anak tengok, betul ke bapak pun? Contoh. Tapi kalau anak dah bagi baju tu ke bapak pakai je lah. Tapi kalau boleh minta yang kurang fit. Tapi sekarang semua fit. Jubah fit, kurta fit, baju bola fit, semua jenis fit. Allahu Akbar. Tapi pakaian-pakaian itu, adakah itu menunjukkan kita sesuai dengan kita? Tidak. Itu dah menunjukkan kita masa perubahan, transisi. Kemudian kalau saya dah perasan lah, kalau pergi kenduri kendara orang yang ayah-ayah, orang minta maaf, umur 50, 60, dia special dah start pakai. Pergi kenduri kendara, dia pakai baju batik. Kita dah observe lama orang special, baju batik macam-macam, tapi berbaju batik. Tapi hak muda-muda tak ada baju batik lah, dia pakai ikut dan ya. Tapi kalau orang yang berusia pergi kenduri kendara pakai ikut dan, makna dia seolah-olah melawan patut umur macam ni. Tapi kalau tak boleh menerima perubahan, makna dia aduh, something wrong lah tu. Itu umur perubahan transisi. Kemudian juga disebut umur pencapaian, untuk melihat kat mana dah kita ni sampai umur. Kita ni, hidup kita macam mana? Keluarga kita macam mana? Keuangan kita macam mana? Cukup ke tidak? Kalau umur 40-an, 40 tahun, kalau buat loan bank pun dia bagi, Allah, mahal daripada sebelum umur 40. Semuanya berlaku ketika itu umur 40. Lepas 40 tahun, dia tinggal berapa je lagi umur kita nak hidup. Kita ambil lah contoh lah. Dulu ada geng-geng motivasi datang sekolah saja, mengajar budak buat geng motivasi budak sekolah menengah. Dia bagi tali benang. Dia ambil benang tu, dia kata ukur benang tu ikut pembaris 1 cm 1 tahun, 2 cm sampailah umur 63 cm, iaitu 63 tahun. Dia ambil. Kita pun dengan cikgu-cikgu pun kita pun ambil lah semua. Tarik sampai 63 benang. Kemudian potong kat mana umur kita benang. Jadi saya umur 43 tahun, waktu tu kalau 43, waktu tu umur 35 lebih kurang tu. Katalah sekarang umur 43, mana kita tarik sampai 43 cm. Kita potong 43 cm tu. Hak dah yang tu, yang 43 cm tu kita letak tepi, kita ambil yang tinggal. Tu dah, kita pun pegang benang tu. Agak-agak banyak mana panjang ni kan? Pendek lah. Daripada 43, 63 ada 20 tahun je lagi. Dia hak ni je tinggal untuk aku. Kalau potong-potong dah tak ada tu, maknanya extra lagi lah tu. Jadi kita pun tidak macam tu. Tak lama dah. Jadi itu ketika umur 40 tahun. Kata pakar psikologi, malah ulama juga mufassirin menyatakan sampai umur 40 tahun maka kita beware. Kat manakah kita, cukupkah amalan kita ni lagi? Nak bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Reflect, muhasabah diri. Jadi ayat yang kita baca tadi belum terjemah lagi. Kita nak juga cerita, banyak cerita ayat ni. Banyak sungguh, bila nak habis? Sekejap kita habis kan? Jadi ayat ni, doa ini sebenarnya dibaca oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dia baca ketika umur dia sampai 40 tahun. Apa di sebalik cerita dia? Kalau buka dalam mana-mana tafsir, dia ada ayat-ayat tu, kalau buka ayat tu ada asbabun nuzul. Sebab kenapa ayat itu diturunkan. Kalau hadis dipanggil asbabul wurud, kenapa hadis itu didatangkan. Jadi diceritakan pada ayat ni yang kita baca tadi, pasal 40 tahun tadi, surah Al-Aqaf ayat 15. Diceritakan asbabun nuzul, sebabnya ialah ketika itu Sayyidina Abu Bakar dan juga Nabi Muhammad SAW pergi berniaga ke Syam. Syam itu sekarang Syria lah, tempat saya belajar dulu, alhamdulillah 6 tahun ataupun spesifikly lagi tempat itu namanya Busra. Kan kita dengar Nabi Muhammad berniaga waktu kecil di kawasan Syam, Busra. Busra tu sekarang dalam Syria. Tak jauh daripada sempadan Jordan, Syria sekarang. Kawasan yang cukup hijau.
Dia punya ladang apa, ladang gandum dia saujana mata memandang. Macam kita pergi tengok dekat Diri Kedah tu dia. Dia punya bedang dia cukup tu lah. Pokok zaitunnya, pokok kurma tak ada Sebab Syria bukan negara Arab yang macam Arab Saudi. Dia negara yang 4 season. Winter, summer, fall, pergi apa? Allah lupa dah. Allah 4 musim, pagi-pagi tak ingat. 4 musim macam Eropah. Kita dah baca watiri wazaitun. Tu kat Syria tu. Syria, Palestin, Jordan. Kawasan-kawasan negara yang banyak pokok tin dan juga buah zaitun. Jadi di Busrah tu ada satu perkampungan namanya Nawa. Tempat lahirnya Imam Nawawi. Alhamdulillah. Kita boleh pelancong datang, kita bawa itu. Di Busrah ni ada kawasan satu bandar Rum. Sampai sekarang ada lagi dia punya kesan Tamadun Rum, iaitu Tamadun Theater Rum yang besar. Kita tengok dalam TV yang filem tu, ada lagi kat sana. Yang masih kekal sampai sekarang. Jadi Rasulullah berniaga ke situ dengan Sayyidina Abu Bakar. Ketika itu Abu Bakar umur 18 tahun, Rasulullah umur 20. Ini dah kalau menunjukkan nak cerita hal ni saja, kena relate dengan surah Quraisy. Tak apalah, nanti ada masa kita cerita juga surah Quraisy ni macam mana. Sebab bangsa Quraisy ni bangsa berniaga secara worldwide. Bukan sikit-sikit punya berniaga. Bukan dalam kata negara Saudi, tidak. Worldwide. Adalah surah Quraisy. Tak apalah, kita simpan cerita tu, nanti akan datang. Jadi Sayyidina Abu Bakar dengan Nabi Muhammad SAW berniaga sampai ke Syam. Sampai ke Busrah Syam sana, Nabi Rasulullah pun berehat di sebuah rumah yang ada satu pokok di bersandar di sana dahan pokok. Kemudian datanglah seorang rahib, kemudian bertanya kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, siapakah lelaki yang sedang bersandar pada pokok tersebut? Kemudian Abu Bakar berkata, dialah Muhammad bin Abdullah. Maka rahib tu kata, wallahi hadzal nabi. Wallahi hadzal nabi, ini seorang nabi. Mereka dah tahu dah sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka kenal Rasulullah. Bila dengar dalam keadaan begitu, terus Sayyidina Abu Bakar apa yang kita tahu, terus mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada umur 18 jadi BFF, istilah budak zaman sekarang, best friend forever. Sampailah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat wahyu menjadi rasul. Terus Sayyidina Abu Bakar bersama Rasulullah. Sehingga Sayyidina Abu Bakar menjadi bapa mertuanya melalui anaknya Aisyah radhiyallahu anha berkahwin dengan Rasulullah. Kemudian apabila sampai umur 40 tahun, maka Sayyidina Abu Bakar pun bacalah doa ini. Rabbi, wahai Tuhanku, auzi'ni, berilah kesempatan kepadaku, an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya, dengan nikmat yang telah kau berikan kepadaku, kemampuanku untuk aku bersyukur. Kita duduk sampai umur 40 tahun, berapa banyak nikmat yang Tuhan dah berikan kepada kita. Banyak nak hitung satu persatu, ya Allah. La tuhsa, kata bahasa Arab, tidak terbilang. Yang tu kita baca surah Fatihah tu, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdu, terjemahan kalau perasan apa dia? Segala puji bagi Allah. Tapi alhamdu, alif lam, mana dah? Kalau ikutkan terjemah bahasa Arab, apa kalau literal alhamdu tu, alif lam tu maksud alif lam al-ma'rifah. Alif lam kata-kata nama khas. Tapi bila terjemah jadi segala puji. Tu belajar bahasa Arab, alif lam dipanggil alif lam merangkumi semua, dipanggil alif lam al-istighraqiyah. Tu dia, ingat senang nak belajar bahasa Arab. Alif lam merangkumi semua, merangkumi segala puji bagi Allah. Allah bagi macam-macam kepada kita. Kita pun Allahu akbar, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Cukup banyak nikmat, satu persatu tak terkira nikmat. Ya Allah, ya Tuhanku, Sayyidina Abu Bakar kata, berilah kesempatan kepada aku. Apa Abu Bakar kata? Nikmat kepadaku yang mana kau telah berikan kepadaku. Nikmat cukup banyak. Kemudian wa ala walidayya, dan ke atas kedua ibu bapaku juga. Allah. Kenapa? Inilah Abu Bakar ni, mak bapak dia pun masuk Islam, compare kepada sahabat-sahabat yang lain. Wa ana a'mal salihan tardah, dan juga berilah kepadaku kesempatan untuk beramal soleh, yang mana amal soleh ini kau redha, wahai Allah Subhanahu wa taala. Peluang yang ada, gunakanlah.
Berilah kesempatan kepada aku supaya kita dapat buat amalan soleh. Bulan Ramadan kita rebutlah peluang tu. Waslih li fi zurriyati, ya Allah ya Tuhanku, perbaikanlah ke dalam pada zuriatku. Merangkumi semua diri kita, mak bapak kita, kemudian zuriat kita. Zuriat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq semuanya memeluk agama Islam. Peristiwa hijrah, berapa ramai anak Sayyidina Abu Bakar terlibat dalam urusan memudahkan kejayaan Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah. Kita boleh tengok ke sini betapa bagaimana Abu Bakar memainkan peranan sebagai seorang bapa mendidik anak-anaknya dengan kekentalan iman. Allah, nampak sikit je, rupanya banyak cerita. Ini betul ilai, sesungguhnya aku bertaubat kepada engkau wahai Allah Subhanahu Wa Taala. Bila perkataan bertaubat kepada engkau ni, kata ulama, apabila sampai umur 40 tahun, bukan setakat kena baca doa ni banyak, dan juga memperbaharui taubat kamu. Kena berbanyakkan taubat. Allah. Kenapa? Tadi kita sebut ni, kita potong benang tu, Allah angkat. Kalau 50 tahun, 63, 13 tahun, mungkin panjang tu je tadi tu benang. Kalau 60 tahun, yelah, umur tak pernah nampak. Tapi kalau guna benda-benda macam tu pun kita nampak. Allah. Balik kan suruh pakat-pakat potong, cari umur benang sampai 63 tahun kita potong umur masing-masing. Lepas tu kau letak, simpanlah kat mana-mana, nak ambil duit ke. Tak lama dah. Bertaubat ke belum? Allah, banyaknya dosa tu. Itu yang dalam hadis Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim ada yang menceritakan. Diceritakan di situ tajuk dia, Allah sangat-sangat gembira kepada seseorang yang rajin bertaubat kepadanya. Sampai diibaratkan taubat itu, diceritakan, iaitu seorang pergi mengembara jalan jauh, mengembara sampailah satu tempat dengan menaiki unta. Hadis tersebut berbunyi, lillahi asyaddu farhan bi taubati abdi. Allah ni sangat seronok apabila seorang hamba ini bertaubat kepadanya. Jadi dibuat cerita analogi, seseorang ni pergi berjalan jauh bawa unta. Bawa unta sampai jalan jauh, nak berehatlah dengan unta ni. Sampai di satu kawasan yang tidak ada tumbuh-tumbuhan, tidak ada tanaman-tanaman, dan semuanya kawasan yang kering kontang, mana tak ada sumber kehidupan. Sampai kat situ nak berehat, tiba-tiba unta dia hilang. Allah, panik dia. Panik. Nak makan macam mana ni? Kat atas unta tu adalah makanan aku. Atas unta tu ada pakaian aku. Mana pendek kata keperluan hidup dia semua atas unta. Tiba-tiba unta hilang. Allah. Macam kita lah pergi mana-mana shopping, keluar tengok. Kita kat Sadri, kereta pecah habis semua. Tu dia. Apa hilang? Kursi hilang. Radio hilang. Nasib baik kereta tu tak hilang. Kalau esok-esok pergi naik-naik parking, tengok kereta hilang. Sudah, aku nak pergi kerja je dah susah. Lah, loan tak habis bayar lagi. Nak pergi kerja esok tengok motor hilang. Allah, itulah sumber pendapatan aku nak pergi kerja. Susah hati. Ini individu Allah ni, binatang ni hilang, binatang tunggang hilang dengan semua keperluan hidup dia dekat situ. Hadis ni menyatakan dia sedih sampai tertidur di sebatang pokok. Sedih sangat. Macam mana aku nak hidup sampai dia? Syarah hadis kata, kalau kau mati pun matilah. Kemudian tengah duduk tidur, tiba-tiba terdengar suara unta depan mata dia. Tengah tu, unta dah balik kat aku. Alhamdulillah. Dia punya seronok, dia pegang ikatan unta tu. Dia kata apa? Disebabkan kerana seronok. Thumma qala min syiddatil farah. Dia bercakap dalam keadaan yang amat-amat seronok dapat balik unta dia datang balik kat dia. Sampai tersasul dia punya doa. Nak menunjukkan apa ni? Allah cukup gembira kepada hamba-Nya. Di analogi cerita macam ni, kita sentiasa bertaubat kepada-Nya. Jadi si hamba ni kata, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Allahumma, wahai Tuhan kami, anta abdi, engkau lah hamba-Ku. Tersasul kau cakap. Allahumma anta abdi, engkau lah wahai Tuhan, engkau lah hamba-Ku, wa ana rabbuk, dan akulah Tuhan kamu Allah. Seronok sangat sampai tersasul dia punya doa. Sepatutnya apa? Allahumma anta rabbi wa ana abduk. Seronok sangat. Dia cakap pun boleh tersasul. Jadi inilah yang dianalogikan, diberi contoh kepada kita betapa Allah Subhanahu Wa Taala menanti-nanti hamba-Nya nak bertaubat kepada-Nya. Jadi bila tengok balik ayat Al-Quran ni, bila sampai dah umur 40 tahun, inilah yang kita perlu lakukan.
Sambung pada ayat 16. Mereka ini orang yang macam ni, ulaikal ladzina taqabbalu anhum ahsana ma amilu. Mereka ini kami menerima amalan baik mereka. Ma amilu wa natajawazu an sayyiatihim. Mereka beramal dan mereka dapat melepasi perkara-perkara kejahatan. Boleh tolak perkara-perkara buruk. Fi ashabil jannah, mereka semua akan menjadi ahli-ahli syurga. Mereka ini percaya wa'ada sidqa alladhi kanu yu'adun, dan mereka percaya kepada janji yang telah dijanjikan kepada mereka, iaitu apa? Balasan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila sampai umur 40 tahun ataupun tak kisahlah umur 40 ke berapa, kita perbanyakkanlah doa ni, kerana Sayyidina Abu Bakar mula baca doa ni semuanya terangkumi dalam doa ni tentang kita, kedua ibu bapa kita, tentang anak kita, dan juga kita banyakkan bertaubat. Jadi kita sebelum penutup, kita bacalah doa ni sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mal salihan tardah waslih li fi zurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Amin. InsyaAllah kita bertemu lagi pada akan datang lepas raya lah kot, kalau diizinkan. Kita akan sambung juga beberapa kisah-kisah menarik yang terdapat dalam Al-Quran. Yang baik datang pada Allah Subhanahu wa taala, yang buruk datang pada saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.